Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Ustazah doakan semoga semua anak-anak murid Ustazah sentiasa dalam keadaan yang sihat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala selalu. Baiklah, pada hari ini Ustazah akan ajar murid-murid semua mata pelajaran pendidikan Islam bidang ibadah bertajuk solat tiang agama unit 4. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 102 ya. Ustazah harap di akhir pelajaran nanti objektifnya ialah kamu dapat menyebut maksud solat dan juga hukum menunaikan solat fardu 5 waktu. Kemudian Ustazah harap kamu dapat menyebut nama-nama solat fardu yang akan kita belajar nanti. Okey. Itu sahaja yang Ustazah harapkan kamu dapat hari ini. Ya. Okey. Cuba murid-murid lihat gambar tersebut ya, yang terdapat pada muka surat 102. Ya. Di situ ada gambar orang solat di tepi pantai, di tepi jalan raya, di atas bangunan, di dalam hutan, di atas kenderaan dan di dalam masjid. Baik ya. Di sini menunjukkan betapa solat itu sangat diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala walau di mana sahaja kita berada. Kita wajib solat. Allah tidak memberatkan kita untuk melakukan solat. Kita boleh solat di mana-mana sahaja kita berada. Ya. Okey. Kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan solat. Muka surat 103. Okey. Sekejap ya. Murid-murid boleh lihat di sini. Sini ya. Baik. Dia kata solat ialah perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kan masa mula-mula kita berdiri tu, kita angkat tangan kan? Kita sebut Allahu Akbar. Itu pengertian solat. Dimulai dengan takbiratul ihram. Sebutan Allahu Akbar tu ialah takbiratul ihram. Kemudian disertai dengan niat di dalam hati. Kemudian diakhiri dengan salam. Selepas akhir solat, duduk tahiyat akhir tu, kita akan pusing kepala beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang wajibnya ialah sebutan Assalamualaikum warahmatullahi. Itu di akhir solat. Jadi solat tu ialah perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Boleh faham ya? Baik, apakah hukum kita melaksanakan solat fardu 5 waktu? Kita baca sambungan dia. Kat sini ya. Okay. Setiap orang Islam yang cukup syaratnya wajib menunaikan solat 5 waktu. Jadi hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib bagi orang yang cukup syarat-syaratnya. Okey. Baiklah, sekarang kita akan lihat pula nama-nama solat fardu 5 waktu. Okey. Sekarang yang pertama kita lihat solat subuh. Solat subuh. Solat subuh ada 2 rakaat. Bilakah berlaku solat subuh? Solat subuh berlaku, ni nampak ni dia ada tulis mula, akhir. Bila mula berlaku solat subuh, terbit fajar shadiq. Ni. Terbit fajar shadiq. Maafkan Ustazah, tersilap tadi. Terbit fajar shadiq. Fajar yang merah di kaki langit. Nampak dalam gambar tu? Kan waktu sebelum subuh, waktu subuh tu dia ada keluar cahaya warna merah kan di kaki langit. Kalau tak percaya, esok pagi kamu keluar, kamu lihat. Mesti ada cahaya merah di kaki langit. Itu menandakan masuk waktu subuh. Kemudian waktunya berakhir apabila terbit matahari.
Terbit matahari tu habis dah waktu subuh. Okey. Yang kedua, solat zuhur. Solat zuhur. Solat zuhur mempunyai 4 rakaat. Bilakah bermula solat zuhur? Kita baca kat situ. Gelincir matahari dan terbentuk sedikit bayang-bayang. Kamu lihat gambar tu, dalam gambar buku teks kamu tu ya. Sekejap. Okey, kamu lihat gambar tu. Dia ada letak satu batang kayu. Okey, kamu lihat bayang-bayang dekat batang kayu tu. Bayang-bayang tu pendek daripada ketinggian batang kayu tu. Jadi, bila bayang-bayang tu pendek, menunjukkan masuk waktu zuhur. Sebab pada masa itu, matahari dah tergelincir. Okey. Bilakah berakhirnya waktu zuhur? Apabila bayang-bayang sama panjang dengan objeknya. Kamu lihat gambar tu. Batang kayu tu dengan bayang-bayang tu sama tinggi, sama panjang. Kalau kamu tak percaya, kamu cuba buat nanti. Kamu buat praktikal. Bila tengah hari tu, masuk je waktu zuhur, orang azan zuhur, kamu pergi letak batang kayu tu dekat tempat yang ada cahaya matahari. Okey, kamu tengok. Kalau bayang-bayang pendek tu, menunjukkan masuk waktu zuhur. Okey, sat lagi dah dekat-dekat nak asar kan? Kamu letak lagi batang kayu tu. Kamu lihat. Okey. Batang kayu tu akan sama panjang dengan objek. Okey. Ustazah teruskan ya. Yang ketiga, solat asar. Solat asar mempunyai 4 rakaat. Asar. Solat asar mempunyai 4 rakaat. Okey. Cuba kita lihat bilakah bermulanya solat asar. Okey, lihat di sini. Solat asar tu bermula apabila bayang-bayang lebih panjang daripada objeknya. Kamu lihat gambar tu. Batang kayu yang sama, tapi bayang tu lebih panjang. Itu menunjukkan masuklah waktu solat asar. Petang lagi kamu pergi buat. Letak batang kayu tu. Tengok betul ke tak apa yang kita bincangkan hari ini. Okey, bilakah masa berakhirnya solat asar? Okey, berakhirnya solat asar apabila terbenam matahari. Bila matahari terbenam, akan keluarlah cahaya warna merah di kaki langit. Okey, kita teruskan. Kita tengok sini. Sini solat maghrib. Maafkan Ustazah. Solat maghrib ada 3 rakaat. Maghrib 3 rakaat. Bilakah bermulanya solat maghrib? Okey, apabila terbenam matahari. Tadi kita tengok solat asar tu terbenam matahari kan. Bila matahari terbenam akan keluar cahaya warna kemerah-merahan di kaki langit. Nanti kamu tengok ya. Dekat-dekat nak maghrib sekejap lagi kamu tengok. Mesti ada cahaya warna merah. Itu menunjukkan waktu maghrib. 3 rakaat sahaja. Okey, bilakah berakhirnya waktu maghrib? Apabila, tengok sini. Apabila hilang cahaya merah di sebelah langit barat. Cahaya merah tu hilang. Maka berakhirlah waktu maghrib. Maka masuklah pula waktu apa? Waktu solat Isya. Solat Isya. Solat Isya mempunyai 4 rakaat. Okey, bilakah bermulanya solat Isya? Boleh tengok sini. Hilang cahaya merah di sebelah langit barat. Cahaya merah yang waktu maghrib tadi tu hilang, maka masuklah waktu solat Isya. Bila pula berakhirnya solat Isya? Apabila terbit fajar sadiq. Pada waktu subuh tu. Jadi solat ni dia sentiasa bersambung. Dia macam satu pusingan. Solat fardu ni satu pusingan. Bersambung je. Allah nak bagi kita ingat dia selalu. Okay? Bila kita solat, kita berkomunikasi dengan Allah. Okay?
berkomunikasi dengan Allah. Contohnya kita wajib baca Al-Fatihah. Okey, dalam Al-Fatihah tu kalau kamu tengok maksudnya kita mohon doa daripada Allah. Macam tu. Jadi kena solat dengan betul-betul ya. Baiklah. Ustazah terangkan sedikit ya. Di bawah ni ya. Okey, apakah kepentingan? Okey. Apakah kepentingan menunaikan solat fardu 5 waktu? Kenapa kita kena lakukan solat fardu 5 waktu ni? Kenapa? Apa kepentingan yang kita akan dapat ya? Tengok yang pertama. Sebagai bukti keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukti keimanan, bukti kepercayaan kita kepada Allah. Kalau kita tak solat, maksudnya kita tak ingat Allah lah. Jadi, bila kita solat, kita sentiasa beriman dengan Allah, percaya dengan Allah, yakin dengan Allah, yakin Allah yang menciptakan kita di dunia ini ya. Yang kedua, kat sini, yang kedua, mendapat pahala dan menguatkan iman kita. Dapat pahala siapa yang solat tu, bukan saja-saja Allah suruh. Pahala tu kita akan kumpulkan banyak-banyak dan pahala itulah yang akan membantu kita masuk ke dalam syurga apabila kita dibangkitkan semula daripada alam kubur nanti. Semua manusia akan mengalami alam itu. Alam di dunia, alam dalam kubur dan alam di akhirat. Jadi, bila kamu solat, kamu akan dapat pahala. Jadi, pahala kamu ni kamu akan kumpulkan. Ingat tu murid-murid ya. Bukan saja-saja Allah suruh kita solat. Allah ada beri ganjarannya. Okey, seterusnya yang ketiga. Solat juga dapat membentuk akhlak yang mulia. Sebab apa Ustazah kata solat dapat membentuk akhlak yang mulia? Sebab di dalam solat tu kita ditetapkan dengan beberapa rukun. Kita mesti mengikut peraturannya, mengikut urutannya. Jadi secara tidak langsung dari situ mendisiplinkan kita, membentuk akhlak kita yang mulia sebab kita ikut peraturan. Bacaan kita pun ditetapkan oleh Allah dah. Nak baca apa dalam solat. Jadi dapat membentuk akhlak yang mulia. Seterusnya, yang keempat, bila dah dapat pahala tu, maka dia kata kat sini, menghapuskan dosa. Menghapuskan dosa. Saya silap letak anak panah ni, saya komponing. Okey, macam ni. Menghapuskan dosa. Okey. Seterusnya, memperoleh ketenangan. Kamu tahu tak, kalau kamu solat, tenang je rasa. Kalau kita solat, tak pernah tinggalkan, hati kita akan menjadi tenang. Sebab kita hanya, dalam solat tu, hubungan kita hanyalah dengan Allah. Kita kena khusyuk. Apa saja kita baca untuk Allah. Jadi kita berdua je dengan Allah. Jadi hati kita akan tenang kalau kita solat betul-betul khusyuk. Betul-betul fokus dengan apa yang kita buat dalam solat tersebut. Okey, yang keenam. Kepentingan yang keenam, mendisiplinkan diri. Yang macam Ustazah terang tadi ya. Membentuk akhlak mulia. Seterusnya secara tak langsung mendisiplinkan diri kita. Okey. Ustazah harap murid-murid jangan tinggal solat ya. Jangan tinggalkan solat. Baiklah, cuba lihat kat bawah tu. Hukum meninggalkan solat. Okey. Hukum meninggalkan solat yang ni. Okey. Okey, yang pertama, sengaja dan mempersendakannya, maka menjadi orang kafir dan wajib bertaubat. Sengaja dan mempersendakan solat tu. Apalah solat? Nak buat apa solat? Bangun tunduk dapat apa? Macam tu contohnya. Itu mempersendakan solat. Mempermain-mainkan solat, mengejek-ngejek orang yang solat, maka menjadilah ia orang kafir dan wajiblah ia bertaubat. Okey, yang kedua. Sengaja kerana malas. Lalai dari solat kan, tak mau solat, malas lah nak solat, tak larat lah, penat lah, malas lah. Jadi apa yang berlaku kat kamu? Menjadi orang fasik dan wajib bertaubat. Okey. Seterusnya,
tidak sengaja. Kalau kamu tak sengaja meninggalkan solat, tak apa. Kalau tak sengaja, contohnya subuh kan, malam tadi kamu tidur, penat sangat, kamu tidur. Sampai pagi tu tak sedar nak bangun subuh. Terus je terbangun pukul 10, 11 pagi. Memang tak sedar, tak ada orang kejutkan kamu kan. Maka itu dikira tidak sengaja, maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi janganlah saja buat-buat tak dengar ibu panggil. Itu perbuatan yang sengaja. Tak sengaja ni macam dia tak sedar langsung. Bangun-bangun, Allahu Akbar, tak solat subuh. Kamu dibolehkan bangun terus solat. Tak apa. Terlewat pun. Kira macam qada. Okey, ganti. Qada tu ganti solat. Okey. Seterusnya. Cuba lihat. Muka surat 105 ni ya. Saya solat pada awal waktu. Okey. Ini. Okey. Yang ini latihan sebenarnya. Yang ini latihan. Tapi Ustazah tak suruhlah kamu buat yang ni. Cuma kita bincangkan di sini sahaja. Nombor 1. Berdasarkan dalil naqli dan terjemahannya, sebutkan erti solat. Dalil naqli tadi kamu boleh lihat muka surat 102. Ustazah terlupa nak baca tadi. Jom kita patah balik sekejap je ya. Sekejap. Kamu tengok yang kotak kuning ni. Inilah dalil naqli. Dalil naqli tu ialah ayat Al-Quran. Ni kita baca sikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Surah An-Nisa juzuk 4 muka surat 103. Maksudnya sesungguhnya solat itu ialah ketetapan yang diwajibkan kepada orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Jadi ayat ini menunjukkan kewajipan solat kepada orang-orang Islam. Okey, kita pergi kembali ke latihan tadi. Okey. Okey. Dia kata berdasarkan dalil naqli tadi, apakah maksud solat? Kamu boleh rujuk tadilah video Ustazah di awal tadi. Ustazah dah terangkan dah maksud solat kan. Kemudian yang kedua. Okey, yang pertama tadi erti solat kan. Ni erti solat. Okey, yang kedua hukum menunaikan solat 5 waktu. Hukum menunaikan solat 5 waktu. Hukumnya mestilah wajib. Wajib. Kalau orang tu tak mampu solat kan. Kalau macam dia sakit terbaring pun dia wajib solat. Tapi solat sambil baring lah. Kalau dia macam tak mampu sangat nak solat sambil duduk, dia solat sambil baring. Kalau tak mampu sangat nak angkat tangan sambil baring, gunakan mata saja. Tu dah last dah. Jadi menunjukkan solat itu wajib dilakukan ya. Okey. Yang ketiga dia kata apa? Yang ketiga ni. Yang kedua. Soalan satu tadi ada 2 soalan. Ni yang kedua. Buat perbincangan berdasarkan gambar di bawah. Kemudian kaitkan dengan waktu solat semasa. Kamu nak bincang macam mana? Kamu tak ada dalam kelas kan? Jadi, kamu boleh bincang dengan ibu ayah ataupun kakak, abang, adik ya. Senang saja. Kamu tengok gambar tu. Tengok gambar yang diberi tu. Ni. Tadi Ustazah dah sebut dah tadi kan? Kalau bayang-bayang pendek daripada kayu, menunjukkan solat apa. Kalau ada fajar merah di kaki langit ni, menunjukkan solat apa. Matahari terbenam tu. Matahari terbenam, dia terbit fajar merah tu. Solat apa? Senang je. Kan? Okey. Seterusnya, ini nampak ni ada barcode kan? Tahu tak barcode? Ni. Dulu kalau dalam kelas, Ustazah tunjukkan kat anak murid. Okey ni, nampak ni barcode. Murid-murid boleh scan guna aplikasi QR code dalam handphone kamu. Kalau tak ada, boleh install dekat Play Store. Kamu scan, tengok ada apa benda dalam tu. Nanti dia keluarlah maklumat-maklumat tentang solat.
Kadang-kadang ada nasyid. Ustazah tak sempat scan lagi hari ni. Jadi Ustazah nak murid-murid scan sendiri. Okey, lihat yang ketiga. Okey, yang ketiga ni. Dia kata, apakah tindakan yang akan kamu pilih dan berikan alasannya? Tengok ni gambar ni. Gambar apa ni? Tengok gambar ni. Dia duduk tonton TV. Dia menonton bola sepak kat TV. Tiba-tiba dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang perlu ni orang ni lakukan? Cuba lihat jawapan. Kalau A dia perlu tutup TV dan pergi lakukan solat. Kalau B, dia buat tak tahu je. Dengan azan tu, dia terus tengok TV. Yang mana satu kita kena lakukan? Cuba murid-murid fikirkan. Tentulah yang mana? Tentulah kita pilih yang ni. Kena tutup TV. Lepas tu utamakan solat. Okey. Jadi, apakah rumusan daripada tajuk kita pada hari ini? Rumusannya ialah, tengok di bawah ni. Okey, rumusan tu kesimpulan. Rumusannya ialah kita hendaklah menunaikan solat 5 waktu pada setiap awal waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustazah harap mulai hari ini murid-murid yang tak pernah solat fardu lagi hendaklah lakukannya. Kalau tak pandai buat sendiri, ikut ibu dan ayah solat dahulu. Lama-lama murid-murid akan pandai. Mulai minggu ini Ustazah akan ajar bab solat sahaja. Ya, sebab bab lain kita dah habis. Okey. Sekarang kita lihat apakah latihan yang kamu perlu buat. Kamu dapat modul ni kan? Jadi, kamu ambil modul kamu, modul Pendidikan Islam. Tengok muka surat 8. Okey, muka surat 8 ni. Kamu tengok ada gambar orang sedang melakukan solat. Kemudian ada maksud solat di situ. Kamu surihkan huruf-huruf tersebut supaya dia nampak terang ya. Sambil-sambil tu kamu bacalah. Ustazah dah terangkan tadi kan maksud solat tu. Jadi kamu surihkan sahaja. Terangkan. Ikut balik tulisan tu supaya dia nampak terang. Ikut dengan color pun bagus. Kemudian kamu warnakanlah gambar-gambar di bawah ni. Gambar masjid, gambar orang solat, gambar pokok. Ya. Gambar dengan betul-betul. Jangan buat pokok warna biru pula ya. Pokok mestilah warna hijau. Masjid tu ikut kamu lah nak buat design kamu macam mana. Okey. Yang kedua, latihan yang kedua, kamu lihat juga dalam modul yang kamu dapat hari tu. Muka surat 9. Apa yang dia suruh kamu buat tu? Dia kata, sekejap ya. Baik, dia kata warnakan gambar di bawah. Kamu tengok tu. Kalau solat subuh, tengok matahari macam mana. Keadaan matahari tu. Okey, duduk di bawah lagi kan. Dia belum naik. Okey, kalau solat zuhur, macam mana kedudukan matahari tu? Tinggi kan? Di atas. Okey, kemudian solat asar, matahari duduk kat mana? Kemudian maghrib, matahari dah dekat, dah terbenam. Dan isyak dah tak ada matahari dah. Naik bulan pula. Okey, jadi warnakan sahaja. Sambil-sambil kamu hafal. Subuh 2 rakaat. Zuhur 4 rakaat. Asar 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat. Isyak 4 rakaat. Hafal ya. Nanti Ustazah tanya tau. Okey. Itu saja pelajaran kita pada hari ini. Ustazah harap murid-murid semua dapat melakukan ibadah solat fardu 5 waktu. Baik, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.